Yang Bertua, ucap terima kasih kesempatan saya turut serta dalam perbahasan ini. Hari Jumaat yang lalu, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan telah membentangkan bajet 2010 bertemakan bajet berkebajikan rakyat. Izinkan saya untuk meminta Dewan merenung semula ucapan bajet dan belanjawan sebelumnya. Semuanya menjanjikan sesuatu yang lebih baik dari sudut kebijakan ekonomi dan langkah-langkah fiskal yang boleh bantu untuk menjana pertumbuhan yang lebih meyakinkan. Apakah yang berbeza dari ucapan belanjawan yang membawa Menteri Kewangan tahun ini dengan ucapan belanjawan 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang lalu? Dari segi kerangka kebijakan ekonomi dan langkah fiskal, kita tidak lihat banyak pembaharuan. Ada beberapa kenyataan dari Menteri Kewangan yang menjurus ke arah mengenal pasti permasalahan besar yang dihadapi oleh negara, khususnya dalam ekonomi, dan beliau menyebut di antara lain bahawa dengan langkah-langkah ini diharapkan awan mendung boleh berarak, ekonomi yang mungkin merudum boleh dapat disekat dan diangkat semula. Kenyataan itu bunyinya meyakinkan, tetapi yang saya nak manfaatkan waktu di sini ialah menanyakan apakah langkah-langkah yang diambil boleh dikatakan cukup meyakinkan untuk memacu pertumbuhan dan menyelamatkan negara daripada arus yang ternyata mundur. Sebab itu saya minta ahli-ahli, rakan-rakan ahli yang berhormat untuk melihat ucapan bajet ini berbanding dengan belanjawan beberapa tahun yang lalu. Jika kita lakukan yang sedemikian, selalunya kebijakan ekonomi dan langkah fiskal yang diumumkan itu mengenal pasti permasalahan global, regional, beberapa masalah yang dihadapi dalam negara, dan langkah-langkah yang boleh membantu mengangkat semula daya tahan dan upaya saing negara kita. Walau bagaimanapun, sekiranya kita lihat permasalahan ini menjurus kepada soal pengurusan, soal kesediaan pimpinan negara mengambil langkah berani melonjak dari batas yang ada sekarang, yang nyata menyebabkan kita mengalami kebocoran, ketirisan yang dahsyat, dan kalah dari sudut persaingan dengan negara berkembang yang lain, termasuk dengan negara jiran. Dan saya akan kemukakan angka dan data membuktikan betapa dalam beberapa aspek persaingan ekonomi kita mulai tewas dengan negara-negara selain dari Singapura, juga Indonesia, Vietnam di rantau ini. Umpamanya kita masih di tahap lama dalam menangani permasalahan percukaian. Saya akui dan tentunya diterima baik bila Menteri Kewangan memutuskan untuk mengurangkan kadar cukai pendapatan individu dari 27% kepada 26% dengan maksud kadar cukai pendapatan itu kekal kompetitif. Dalam beberapa aspek kita setuju pengurangan cukai itu akan membolehkan negara lebih produktif. Saya masih ingat tatkala mengusulkan penurunan kadar cukai dulu, saya meminjam pendapat Ibn Khaldun, Abdul Rahman Ibn Khaldun, dan juga Wang Ansha yang menyatakan sebaik sahaja rakyat tidak dibebankan dengan kadar cukai yang tinggi, selalunya ia boleh membantu menambah produktiviti. Tetapi soalnya dalam merangka ini, mengapa tidak boleh kita fikirkan bahawa sistem percukaian kita itu sudah dianggap sedikit usang? Mengapa tidak boleh kita usulkan supaya dilihat semula beberapa aspek? Umpamanya kadar maksima
untuk menurunkan, menetapkan percukaian ini adalah RM100,000. Kalau RM100,000 itu sekarang tahun 2009 itu pendapatan golongan menengah atau menengah atas, tetapi kadar itu sama dengan orang yang pendapatannya 1 juta, 10 juta, 100 juta ringgit setahun. Apakah tidak boleh kita perkenalkan satu sistem percukaian yang agak sedikit progresif, yang disebut progressive taxation, ya. Tidak membebankan rakyat pendapatan rendah, kurangkan beban kepada kelas menengah, dan berikan sedikit dorongan kepada golongan yang kaya raya, pendapatannya ratusan juta ringgit satu tahun, atau komisionnya ratusan juta ringgit untuk satu kontrak, untuk dikenakan bayaran progressive taxation ini. Jangan samakan kalangan menengah yang punya pendapatan RM100,000 dengan yang punya pendapatan 10 juta ringgit setahun. Ini dalam sistem Malaysia, satu Malaysia sekarang ini. Tidak ada perbezaan untuk mengkategorikan golongan berpendapatan jauh lebih tinggi sehingga dianggap sekarang ini satu sistem percukaian yang agak konservatif dan agak keterbelakang. Kedua, bila kita turunkan cukai pendapatan, kemudian kita bagi pelepasan cukai daripada RM8,000 kepada RM9,000, pelepasan dalam bayaran yuran internet, pembelian komputer, kenaikan pelepasan caruman KWSP dan sebagainya, yang saya anggap munasabah. Cuma hasil kepada rakyat, nikmat kepada rakyat dari Perlis sampai ke Sabah berapa? Umumnya dari potongan-potongan ini RM500 juta. Maknanya 20 juta atau mungkin 15 juta rakyat dapat habuan masing-masing. Diumumkan sikit-sikit banyaklah, 30 skop beasiswa satu Malaysia, kedai rujit satu Malaysia, klinik desa satu Malaysia, kedai gunting satu Malaysia, dan mungkin juga doktor pakar mata satu Malaysia. Mengingatkan nasib Menteri Jabatan Perdana Menteri. Baik, tetapi soalnya dalam pada memberikan faedah begitu, sekaligus dikenakan charge perkhidmatan untuk kad kredit utama RM50 dan RM25 untuk kad tambahan yang terpaksa dibayar oleh jutaan orang dan pendapatannya RM400 juta. Jadi kong kali kong diambil di sini, ditambah di situ. Satu perkara yang lain yang saya sebut dalam progressive taxation ini ialah yang diumumkan, yaitu cukai keuntungan hartanah sebanyak 5% itu diperkenalkan semula. Baik, kita tidak ada halangan, dan saya kira untuk memperoleh pendapatan ini dianggap suatu keputusan yang boleh diterima. Tetapi soalnya, mengapa orang yang jual rumah harganya RM30,000 disamakan dengan orang yang untung bila jual rumah atau hartanya RM30 juta? Ini yang sebab kita sebut harus ada keberanian Perdana Menteri satu Malaysia ini untuk melihat semula konsep percukaian yang sudah ketinggalan zaman. Tidak boleh orang yang jual rumah RM30,000 untungnya sedikit 5% dan disamakan dengan orang dan berpendapatan tinggi. Jadi ternyata kita memilih satu sistem percukaian yang agak keterlaluan, mendukung golongan konglomerat dan toke-toke kaya dan tidak mengambil kira nasib golongan menengah yang inilah sebabnya bila